Fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat-ayat dari ayat 183 kepada ayat 185. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat 183. Iaitu berpuasa pada sebilangan hari yang tertentu. Jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam persafiran, lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa kadar sebanyak mana hari yang dibuka pada hari-hari yang lain, dan wajib di atas orang-orang yang terdaya berpuasa tapi meninggalkan puasa kerana keberatan membayar fidyah, iaitu memberi makan pada orang-orang miskin, dan barang siapa dengan sukarela memberi makan melebihi kadar yang ditentukan, maka itulah yang lebih baik baginya. Namun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu dari membayar fidyah, jika kamu mengetahui. Ayat 184. Maka puasa itu ialah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah kepada manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan yang menerangkan hidayah dan perbezaan antara yang benar dan yang batil. Oleh itu, barang siapa di antara kamu melihat anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu, dan barang siapa yang sakit atau dalam persafiran, maka wajiblah ia berpuasa kadar sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah mahukan kamu mendapat kemudahan dan tidak mahu kamu menanggung kesulitan, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari puasa, dan hendaklah kamu mentakbirkan Allah di atas hidayah yang telah dikurniakan kepada kamu, dan supaya kamu bersyukur. Ayat 185. Fardu puasa. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa pelaksanaan taklif itu merupakan suatu perkara yang mana jiwa manusia memerlukan kepada pertolongan, dorongan dan rangsangan, biar bagaimana besar sekalipun hikmat dan faedah yang terkandung di dalam taklif itu, hingga jiwa manusia yakin dan merelakannya. Oleh sebab itulah Al-Quran memulakan taklif itu dengan menggunakan seruan yang mesra kepada para mukminin, iaitu seruan yang mengingatkan kepada hakikat mereka yang semula jadi. Dan selepas seruan itu, barulah ia menjelaskan bahawa ibadat puasa itu merupakan suatu fardu yang tua yang diwajibkan ke atas para mukminin dalam semua agama. Dan matlamat utama dan ibadat itu ialah menyediakan hati mereka untuk diisikan dengan takwa, perasaan yang jernih hening, kesedaran yang peka, dan rasa takut kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Sebenarnya ia diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat 183. Takwa matlamat agung ibadat puasa. Demikianlah ayat itu menonjolkan matlamat agung dari ibadat puasa itu, iaitu untuk mencapai takwa. Takwa itulah yang bersemerak di dalam hati ketika ia mengerjakan fardu puasa kerana menjunjung perintah Allah dan mengutamakan keredaannya. Takwa itulah yang mengawal hati dari merosakkan ibadat puasa dengan maksiat, walaupun maksiat yang berbisik dalam hati. Orang-orang yang dihadapkan oleh ayat-ayat Al-Quran ini, kepada mereka memang sedar betapa tingginya makam takwa di sisi Allah dan betapa berat tanggungannya di dalam neraca Allah.
Takwa itulah matlamat yang ditujukan oleh jiwa mereka. Dan ibadat puasa hanya merupakan salah satu alat untuk mencapai takwa dan salah satu jalan yang menyampaikan kepada takwa. Oleh sebab itulah ayat ini mengangkatkan takwa di hadapan mata mereka selaku matlamat yang gemilang yang dituju oleh mereka menerusi ibadat puasa. Supaya kamu bertakwa, ayat 183. Kemudian sebagai langkah yang kedua, ia menjelaskan bahawa puasa itu difardukan pada hari-hari yang tertentu sahaja, bukannya difardukan sepanjang umur dan sepanjang masa. Dan di samping itu, orang-orang yang sakit pula dimaafkan dari berpuasa sehingga mereka sihat. Begitu juga orang-orang yang sedang musafir sehingga mereka bermukim. Ini ialah untuk memberi keringanan dan kemudahan kepada mereka, iaitu berpuasa pada sebarangan hari yang tertentu. Jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam persafiran, lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka pada hari-hari yang lain. Ayat 184. Sakit dan persafiran yang mengharuskan berbuka puasa. Pengertian sakit dan musafir mengikut zahir nas ini adalah umum dan tidak terbatas. Apa sahaja sakit dan apa sahaja musafir mengharuskan berbuka, tetapi wajib dikadarkannya apabila yang sakit itu sihat dan yang musafir itu bermukim. Pengertian yang umum ini adalah lebih wajar di dalam memahami nas Al-Quran yang mutlak atau umum ini, dan ia lebih dekat kepada konsep Islam dalam menghapuskan kesulitan dan menahan kemudaratan. Jadi hukum harus berbuka bukannya tertakluk kepada sakit yang berat dan persafiran yang sukar. Kita manusia tentulah tidak mengetahui segala hikmat Allah yang menggantungkan secara umum hukum harus berbuka puasa itu dengan apa sahaja sakit dan persafiran itu. Mungkin di sana terdapat pertimbangan-pertimbangan yang lain yang hanya diketahui oleh Allah dan tidak diketahui oleh manusia mengenai sakit dan persafiran itu. Mungkin di sana ada kesulitan-kesulitan yang lain yang tidak nampak pada masa itu atau tidak ternyata kepada penilaian manusia. Selama Allah tidak menerangkan ilat hukum itu, maka kita tidak usah mentakwilkannya. Malah kita patuh dan taat pada nas-nas itu, walaupun hikmatnya tidak ternampak oleh kita, kerana di sebalik nas-nas itu tentulah ada hikmat-hikmatnya dan tidak semestinya kita dapat memahaminya. Tinggal lagi pendapat ini ditakuti oleh orang-orang yang akan mengambil ruksah atau kebenaran berbuka itu dengan cara yang terlalu mudah, dan dikhawatirkan ibadat-ibadat itu akan diabaikan oleh manusia dengan sebab-sebab yang amat kecil. Dan inilah sebabnya yang mendorongkan para fuqaha mengenakan syarat-syarat yang ketat dan berat. Tetapi ini pada hemat saya tidak membolehkan kita menjadikannya sebagai alasan untuk mengadakan sekatan atau takhid dengan hukum-hukum yang dijelaskan oleh nas secara umum. Kerana agama tidak menarik manusia kepada ketaatan dengan menggunakan tali-tali rantai. Malah ia menarik mereka dengan kesedaran takwa. Sedangkan matlamat utama ibadat puasa itu ialah takwa. Orang yang cuba melepaskan dirinya dari menunaikan fardu puasa dengan berlindung di sebalik tabir ruksah atau kebenaran berbuka adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa kebaikan dari awal-awal lagi. Kerana takwa yang menjadi matlamat utama dan penunaian fardu puasa itu tidak tercapai. Agama ini adalah agama Allah, bukannya agama manusia. Dan hanya Allah sahaja yang mengetahui kesepaduan agama ini di antara tempat-tempat yang memerlukan
diberi kemudahan dan tempat-tempat yang memerlukan dikenakan syarat-syarat yang ketat. Kadang-kadang di sebalik ruksah terdapat muslihat yang tidak dapat dicapai tanpanya. Malah pastilah diberikan ruksah kemudahan-kemudahan. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW menyuruh orang-orang Islam menggunakan ruksah yang diberikan Allah kepada mereka. Dan andainya berlaku kerosakan akhlak orang ramai dalam sesuatu generasi manusia, maka cara mengislahkan mereka tidak boleh dilakukan dengan cara mengetat dan memberatkan hukum, malah haruslah dilakukan dengan cara mengislahkan didikan mereka, membaiki hati mereka dan menghidupkan kesedaran takwa di dalam jiwa mereka. Jika langkah mengenakan hukum-hukum yang ketat dan berat dalam hukum-hukum muamalat itu boleh dijadikan langkah pengubatan yang berkesan dan menjerakan ketika berlaku kerosakan akhlak di kalangan orang ramai, juga boleh menutup pintu kejahatan. Namun cara ini tidak boleh dilakukan dalam perkara-perkara ibadat, kerana ibadat merupakan suatu perkiraan di antara hamba dengan Allah, di mana muslihat-muslihat hamba tidak bergantung secara langsung dengan hukum-hukum ibadat. Itu seperti bergantungnya muslihat-muslihat mereka dengan hukum-hukum muamalat yang dijaga dan dikawal aspeknya yang lahir. Sedangkan aspek yang lahir dalam amal-amal ibadat itu tidak memberi apa-apa faedah selagi ibadat itu tidak ditegakkan di atas hati yang bertakwa. Andainya takwa itu wujud di dalam hati, maka tiada seorang pun yang akan mengelakkan dirinya dari menunaikan ibadat. Yang tiada seorang pun yang akan menggunakan ruksah meninggalkan ibadat, kecuali apabila direlakan oleh hati nuraninya dan dilihatnya sebagai langkah yang lebih baik, iaitu ia merasa bahawa ia dapat melakukan ketaatan pada Allah dengan menggunakan ruksah dalam keadaan yang sedang dihadapinya itu. Adapun langkah mengetat dan memberatkan hukum-hukum secara umum dalam bidang amal ibadat atau kecenderungan mengetatkan kebebasan menggunakan ruksah yang dijelaskan secara umum oleh nas-nas itu, kadang-kadang menimbulkan kesulitan dan kesukaran kepada setengah-setengah orang yang sedang berada di dalam kesulitan, dan dalam waktu yang sama tidak memberi banyak faedah pada orang-orang yang mahu melepaskan diri dari kewajipan-kewajipan ibadah. Yang wajar dalam segala keadaan ialah kita menerima hukum-hukum itu mengikut bagaimana gambaran yang dikehendaki Allah di dalam agama ini. Kerana Allah lebih bijaksana dan lebih arif dengan muslihat-muslihat yang jauh dan dekat yang wujud di sebalik hukum-hukum ruksah dan hukum-hukum azimah, iaitu kepastian. Inilah intisari huraian dalam pembicaraan ini. Tinggal lagi kita mahu sebutkan di sini setengah-setengah hadis yang diriwayatkan mengenai beberapa keadaan persafiran, di mana setengah-setengah hadis itu menyuruh berbuka dan setengah-setengah pula tidak melarangkan berpuasa. Himpunan dari hadis-hadis ini menolong kefahaman yang dipegang oleh angkatan as-salah mengenai perkara ini sebelum hukum-hukum ini mengambil bentuk kajian fikih yang rumit di tangan para fuqaha dan mutakhir. Gambaran perjalanan angkatan salaf rizwanullah alaihim lebih dinamis dan lebih sebati dengan ruh dan tabiat agama ini dari hasil-hasil kajian fikih itu. Hidup dengan gambaran kefahaman angkatan salaf dan dalam kesuasana yang menimbulkan di dalam hati satu rasa yang hidup bagi agama ini dan ciri-cirinya. Satu, dari Jabir radhiyallahu an, hadis satu dari Jabir radhiyallahu an, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju ke Mekah dalam tahun penaklukan Mekah
dalam bulan Ramadan. Lalu beliau berpuasa hingga sampai kepada Qura'i Al-Qamin, dan orang ramai para sahabat pun turut berpuasa. Kemudian beliau meminta semangkuk air, lalu beliau mengangkatkannya supaya melihat oleh orang ramai. Kemudian beliau terus menegukkan air itu. Selepas itu, ada orang memberitahu kepada beliau ada setengah-setengah orang sahabat terus berpuasa, lalu beliau bersabda, mereka adalah orang-orang yang melanggar perintah. Mereka adalah orang-orang yang melanggar perintah. Dikeluarkan oleh Muslim dan At-Tirmizi. Hadis kedua dari Nas radhiyallahu an, katanya, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu persafiran. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Kemudian kami berhenti di suatu tempat perhentian pada hari panas terik. Orang yang paling banyak mendapat keteduhan ialah orang yang mempunyai kain. Di antara kami ada yang mengadang matahari dengan tangannya, menyebabkan orang-orang yang berpuasa rebah dan gugur, dan orang yang berbuka sahaja dapat berdiri, lalu mereka mendiri kemah-kemah dan memberi minuman kepada para penunggang. Lalu Nabi bersabda, orang-orang yang berbuka pada hari ini telah membolot pahala. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta An-Nasa'i. Hadis ketiga dari Jabir radhiyallahu an, katanya, adalah Nabi SAW berada dalam satu persafiran, lalu beliau melihat seorang lelaki sedang dikerumuni oleh orang ramai dan dipasangkan peneduh di atasnya. Beliau pun bertanya, mengapa orang itu? Jawab mereka, seorang lelaki berpuasa. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, bukanlah dari ketaatan berpuasa dalam persafiran. Dikeluarkan oleh Malik, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadis keempat dari Amru ibnu Umayyah Ad-Damri radhiyallahu an, katanya, aku datang hendak menemui Rasulullah SAW dari satu persafiran, lalu ia bersabda, tunggulah makan tengah hari, wahai Abu Umayyah. Aku menjawab, hamba berpuasa, wahai Rasulullah. Beliau pun membalas, jika begitu aku hendak terangkan kepadamu hukum orang musafir. Sesungguhnya Allah telah menggugur puasa dari orang yang musafir dan menggugurkannya separuh solat. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Hadis kelima, dan dari seorang lelaki dari Bani Abdullah ibnu Ka'ab ibnu Malik, namanya ialah Anas ibnu Malik, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menggugurkan separuh solat dari orang musafir dan membenarkannya berbuka puasa, juga membenarkan berbuka puasa kepada perempuan-perempuan penyusu dan perempuan mengandung apabila kedua-duanya bimbang kepada kesihatan anak-anak mereka. Dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Hadis ke-6 dari Aisyah radhiyallahu an, katanya, Hamzah ibnu Amru al-Asalami radhiyallahu an telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum berpuasa dalam persafiran, dan dia adalah orang yang banyak berpuasa. Jawab beliau, jika engkau suka, engkau boleh berpuasa, dan jika engkau suka, engkau boleh berbuka. Dikeluarkan oleh Malik, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dan di dalam satu riwayat yang lain, dia adalah seorang yang tabah berpuasa. Hadis ke-7 dari Anas radhiyallahu an berkata, kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu persafiran. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Orang yang berpuasa mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Dikeluarkan oleh Malik, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Hadis 8 dan dari Abu Darda radhiyallahu an, katanya, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam bulan Ramadan dalam panas yang amat terik, sehingga seorang dari kami meletakkan tangan di atas kepalanya kerana terlalu panas. Menjadi siapa yang berpuasa di kalangan kami kecuali Rasulullah SAW dan Ibnu Rawahah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Hadis ke-9. Dan dari Muhammad Ibnu Ka'ab katanya, aku datang menemui Anas Ibnu Malik radhiyallahu an dalam bulan Ramadan. Dia hendak musafir dan kenderaannya telah sediakan dan dia telah memakai baju musafir. Kemudian dia meminta makanan lalu dia makan. Maka aku pun bertanya, adakah ini sunnah? Jawabnya, ya. Kemudian dia menaiki kenderaannya. Dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Dan dari Ubay Ibnu Jubair katanya, aku bersama Abu Basrah Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu an, dalam sebuah kapal yang berlayar dari Al-Fustat, iaitu Mesir Tua, menuju Iskandariah dalam bulan Ramadan. Lalu dia bertolak dari pelabuhan, kemudian diperdekatkan hidangan makanan tengah harinya. Lalu dia berkata kepadaku, marilah dekat makanan itu. Aku pun berkata, tidakkah anda masih nampak rumah-rumah? Ya, ini perjalanan kapal mereka masih dekat dalam dan belum melewati rumah-rumah kediaman bandar itu. Dia menjawab, adakah anda tidak suka kepada sunnah Rasulullah SAW? Lalu dia pun makan dan aku turut makan. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Hadis ke-11. Dan dari Mansur Al-Kalbi bahawa dia Ibnu Khalifah radhiyallahu an keluar dari sebuah kampung di Damsyik hingga setakat kampung Aqabah dari bandar itu, iaitu sejauh 3 batu dalam bulan Ramadan. Lalu dia pun berbuka dan ramai orang turut berbuka bersamanya. Dan ramai pula orang yang tidak suka berbuka. Apabila dia pulang ke kampungnya, dia pun berkata, demi Allah, pada hari ini aku telah melihat suatu perkara yang aku tidak sangka-sangka dapat melihatnya, iaitu ada sekumpulan manusia yang tidak suka kepada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya Allah, ambil nyawaku kepadamu. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Hadis-hadis ini pada keseluruhannya menyarankan supaya menerima ruksah berbuka puasa dalam persafiran dengan lapang dada dan selesa, dan supaya mentarjihkan mengambil ruksah ini, dan tidak disyaratkan berlakunya kesulitan dan kesukaran untuk mengambil ruksah ini sebagaimana yang disarankan oleh 2 hadis yang terakhir secara khususnya. Dan jika hadis yang ke-8 menyebutkan hanya Rasulullah SAW sahaja bersama Abdullah Ibn Rawahah yang terus berpuasa, sekalipun walaupun di sana ada kesulitan dan kesukaran, maka sememangnya Rasulullah SAW itu mempunyai hak-hak keistimewaan dalam ibadah yang dimaafkan sahabat-sahabat beliau darinya. Seperti beliau melarang mereka menyambung puasa hari ini dengan hari esok tanpa berbuka. Sedangkan beliau sendiri kadang-kadang menyambung puasa itu, dan apabila beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang perkara ini, beliau menjawab, sesungguhnya aku bukan seperti kamu, kerana aku sentiasa diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang jelas dari hadis yang pertama ialah beliau berbuka puasa dan mengatakan bahawa orang-orang yang tidak berbuka itu adalah orang-orang yang melanggar perintah. Mereka adalah orang-orang yang melanggar perintah. Hadis ini adalah sebuah hadis mutakhir pada tahun penaklukan Makkah, iaitu hadis yang paling baru di antara hadis-hadis yang lain dan paling jelas menunjukkan kepada arah kefahaman yang terpilih. Gambaran yang timbul dalam hati di antara berbagai-bagai gambaran hadis-hadis itu ialah di sana terdapat timbang kira terhadap keadaan-keadaan yang wujud yang memerlukan kepada suatu arahan yang tertentu, sebagaimana biasa berlaku di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai suatu maudhu yang
yang umum, di mana kita dapati di dalam hadis-hadis itu berbagai-bagai arahan yang berlainan. Ini adalah kerana Rasulullah itu bertugas mengasuh dan mendidik, dan beliau menghadapi dengan berbagai-bagai keadaan yang hidup, dan beliau tidak sekali-kali menghadapi keadaan-keadaan ini dengan acuan-acuan yang beku. Tetapi kesan terakhir yang terdetik dalam hati mengenai hukum berpuasa dalam pensafiran ialah ia digalakkan berbuka tanpa terikat dengan berlakunya kesulitan dan kesukaran. Adapun perkara sakit, saya tidak menemui apa-apa keterangan selain dari pendapat-pendapat para fuqaha sahaja, dan mengikut nas yang zahir, ia adalah mutlak, iaitu umum. Mengikut nas, iaitu meliputi segala penghidapan yang dapat disifatkan sebagai sakit tanpa menentukan kadar dan jenis kesakitan, dan takut bertambah berat, tapi wajib bagi setiap hari yang dibuka dalam masa sakit dan dalam persafiran itu dikadakkan sepenuhnya tanpa disyaratkan muamalat berturut-turut pada hari-hari qada mengikut pendapat yang lebih kuat arjahnya. Saya telah membuat huraian selingan ini bukan dengan tujuan untuk menceburi ke dalam perselisihan fikih, tetapi untuk menjelaskan satu dasar dalam memahami syiar-syiar ibadat dan hubungannya yang rapat dengan usaha mewujudkan satu keadaan kesedaran yang menjadi matlamat utamanya. Keadaan kesedaran inilah yang mempengaruhi perilaku orang yang mengerjakan ibadat, yang ia juga merupakan tapak asas yang pertama dalam pendidikan hati nuraninya. Kebagusan penunaian amal ibadahnya dan keelokan perilakunya dalam kehidupan. Ini dari satu segi, dan dari satu segi yang lain pula kita harus menerima agama ini sebagai yang dikehendaki Allah, iaitu menerimanya dengan seluruh taklifnya dengan penuh ketaatan dan takwa, dan menerimanya dengan segala hukum-hukum azimahnya dan ruksahnya dengan cara yang sepadu dan selaras, dan dengan penuh keyakinan bahawa Allah dan kepada hikmah bagi kebijaksanaannya, dan dengan perasaan takwa kepadanya. Namun, kemudian marilah kita kembali menyempurnakan huraian rangkaian ayat. Dan wajib di antara orang-orang yang terdaya berpuasa tetapi meninggalkan puasa kerana keberatan membayar fidyah, iaitu memberi makanan kepada orang-orang miskin, dan barang siapa dengan sukarela memberi makanan melebihi kadar yang ditentukan, maka itulah yang lebih baik baginya. Namun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu dari membayar fidyah, jika kamu mengetahui. Ayat 184. Sejarah difardukan puasa. Pada mulanya, taklif puasa merupakan satu taklif yang menyulitkan orang-orang Islam. Ia difardukan pada tahun yang kedua hijrah, tidak lama sebelum difardukan jihad. Oleh kerana itu, Allah memberi ruksah meninggalkan puasa kepada orang yang terdaya berpuasa dengan keberatan. Inilah pengertian dari kata-kata yatikunah, iaitu berdaya mengerjakan puasa dengan penuh kesulitan dan keberatan. Allah memberi ruksah pada orang ini berbuka puasa serta mewajibkannya memberi makan kepada orang miskin. Kemudian Allah menggalakkan mereka secara umum memberi makan dengan sukarela kepada orang-orang miskin, iaitu sama ada memberi makan secara sukarela tanpa fidyah atau membanyakkan pemberian makan itu melebihi had fidyah, seperti memberikan makan pada 2 atau 3 atau lebih orang-orang miskin bagi setiap hari dari hari-hari yang meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan. Dan barang siapa dengan sukarela memberi makan melebihi kadar yang ditentukan, maka itulah yang lebih baik baginya. Kemudian Allah menggalakkan mereka supaya memilih
berpuasa walaupun menghadapi kesulitan dan keberatan selain dari masa persafiran dan sakit. Namun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu dari membayar fidyah jika kamu mengetahui. Ayat 184. Kerana dalam amalan berpuasa dalam keadaan ini mendapat suatu kebaikan yang amat jelas, yang nampak jelas kepada kita ialah puasa itu merupakan satu unsur untuk mendidik iradat, kemahuan dan untuk menguatkan daya ketahanan, juga mengutamakan ibadat kepada Allah dari kerihatan. Semuanya ini merupakan unsur-unsur yang dikehendaki dalam pendidikan Islamiah. Bagaimana jelas pada kita bahawa puasa itu memberi faedah-faedah kesihatan bagi orang yang tidak sakit, walaupun orang yang berpuasa itu merasa letih lesu dan sulit. Walau bagaimanapun perintah ini merupakan langkah pertama ke arah mengangkatkan rukhsah berbuka dari orang yang sihat dan bermukim dan mewajibkan puasa secara menyeluruh, bagaimana akan diterangkan selepas ini. Rukhsah ini dikekalkan kepada orang yang tua, yang sulit untuk berpuasa dan tidak dapat diharapkan lagi bahawa ia akan berada dalam satu keadaan yang membolehkan untuk mengqadakkan puasa itu. Al-Imam Malik telah mengeluarkan satu riwayat yang menyatakan dia telah menerima cerita bahawa Anas bin Malik radhiyallahu an telah meningkat ke usia yang sangat tua sehingga ia tidak berkuasa berpuasa, lalu ia mengeluarkan fidyah. Ujar Ibnu Abbas pula, ayat ini bukannya mansuh, malah ia kekal pada orang tua lelaki dan perempuan yang tidak berpuasa dan bolehlah kedua-duanya memberi makan seorang miskin bagi setiap hari ia berbuka. Dan Ibnu Abi Laila katanya, aku masuk menemui Atta dalam bulan Ramadan yang ia sedang makan, lalu ia berkata, Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun lalu memaksuhkannya ayat pertama kecuali kepada orang yang sangat tua. Maka bolehlah baginya jika ia suka memberi makan kepada seorang miskin pada setiap hari dan berbuka. Jadi pemaksuhan ini sabit bagi orang yang sihat dan bermukim dengan ayat yang berikut. Barang siapa di antara kamu yang melihat anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Hubungan puasa bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Satu lagi galakan menunaikan fardu puasa bagi orang yang sihat dan bermukim ialah puasa itu ialah puasa Ramadan, iaitu bulan diturunkan Al-Quran. Sama ada dengan pengertian bahawa permulaan turunnya Al-Quran itu berlaku dalam bulan Ramadan atau dengan pengertian bahawa kebanyakannya diturunkan dalam bulan-bulan Ramadan. Al-Quran ialah kitab suci umat muslimin yang kekal. Kitab inilah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kesesatan kepada nur hidayah. Ia membentuk mereka sebegini rupa, menukarkan keadaan mereka dari ketakutan kepada keamanan dan memberi kepada mereka kedudukan yang kuat di muka bumi. Juga memberi mereka asas-asas yang dapat menjadikan mereka satu ummah, sedangkan dulunya mereka tidak menjadi apa-apa. Tetapi tanpa asas-asas ini, mereka tidak dapat menjadi satu ummah. Mereka tidak akan mempunyai tempat di muka bumi ini dan tidak akan disebut-sebut di langit. Oleh itu, sekurang-kurangnya mereka harus bersyukur terhadap nikmat Al-Quran ini dengan menyambut perintah berpuasa di bulan turunnya Al-Quran itu. Maka puasa itu ialah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai hidayah pada manusia dan sebagai penjelasan yang menerangkan hidayah dan perbezaan di antara yang benar dan yang batil. Oleh itu, barang siapa di antara kamu melihat anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu. Dan barang siapa yang sakit atau dalam persafiran, maka wajib dah ia berpuasa qada
sebagaimana hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Inilah ayat-ayat yang mewajibkan puasa dan memansuhkan rukhsah berbuka dan fidyah bagi orang-orang yang sihat dan bermukim kecuali bagi orang-orang tua lelaki dan perempuan sebagaimana telah diterangkan sebelum ini. Barang siapa di antara kamu yang melihat anak bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Hukum melihat anak bulan Ramadan. Hukum melihat anak bulan Ramadan. Maksudnya sesiapa di antara kamu yang berada di bulan itu dan tidak musafir, atau sesiapa di antara kamu yang melihat anak bulan Ramadan itu, dan orang yang yakin melihat anak bulan Ramadan dengan mana-mana cara yang lain adalah sama seperti orang yang melihatnya sendiri. Dari segi ia wajib berpuasa pada hari-hari Ramadan, bulan Ramadan itu. Oleh kerana kenyataan ini merupakan satu nas yang umum, maka ayat seterusnya mengecualikan orang-orang yang sakit dan orang yang musafir. Dan barang siapa yang sakit atau dalam persafiran, maka wajiblah ia berpuasa qada sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Galakan yang ketiga ke arah menunaikan fardu puasa dan kenyataan rahmat Allah dalam taklif dan rukhsah ini ialah Allah mahukan kamu mendapat kemudahan dan tidak mahu kamu menanggung kesulitan. Ini merupakan dasar agung di dalam taklif-taklif agama ini seluruhnya, iaitu seluruh taklif ini memudah dan tidak ada sebarang kesulitan. Taklif-taklif itu menyarankan kepada hati yang telah mencapai kemanisannya, perasaan mudah dan selesa dalam menjalani kehidupan. Ia menerapkan di dalam jiwa seorang muslimin perasaan lapang dada yang tidak dirasa sebarang keberatan dan kerumitan, iaitu perasaan lapang dada yang dapat melaksanakan semua taklif, semua fardu dan semua kegiatan hidup yang serius itu dengan selesa, seolah-olah seperti air yang mengalir dan seolah-olah seperti kesuburan pokok yang kian meninggi dengan penuh ketenangan, keyakinan dan kerelaan, di samping sentiasa menghayati perasaan mendapat rahmat Allah dan iradatnya yang mahukan kemudiannya bukannya untuk kesulitan terhadap para hamba-Nya yang mukmin. Hukum qada puasa bagi orang sakit atau dalam persafiran. Ayat ini mewajibkan puasa ganti di atas orang yang musafir dan orang yang sakit pada hari-hari yang lain supaya orang-orang yang terpaksa berbuka itu dapat menyempurnakan bilangan hari-hari bulan puasa dan tidak luput pahalanya. Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari puasa. Berpuasa cara ini merupakan satu nikmat yang wajar dibalas dengan takbir dan kesyukuran. Dan hendaklah kamu mentakbirkan Allah di atas hidayat yang telah dikurniakan kepada kamu dan supaya kamu bersyukur. Ayat 185. Inilah salah satu dari matlamat fardu puasa, iaitu supaya orang-orang yang beriman itu dapat menyedari nilai hidayah yang telah ditaklifkan Allah pada mereka, dan mereka akan dapati kesedaran ini dalam hati mereka dalam masa berpuasa, iaitu lebih banyak dari segala masa yang lain. Hati mereka terhalang dari memikirkan perkara-perkara maksiat dan anggota-anggota mereka tersekat dari melakukan maksiat kerana mereka benar-benar merasa dan menyedari nilai hidayat itu. Kerana itu hendaklah mereka mentakbirkan Allah yang telah menganugerahkan hidayah ini, dan hendaklah mereka bersyukur pada Allah terhadap nikmat ini, dan seterusnya hendaklah hati mereka kembali kepada Allah dengan
ketaatan ini. Bagaimana Allah menyebut kenyataan berikut pada mereka di permulaan pembicaraan mengenai ibadat puasa. Supaya kamu bertakwa. Ayat 183. Demikianlah dapat dilihat dengan jelas nikmat Allah yang wujud dalam taklif puasa yang pada lahirnya kelihatan menyulit dan memenatkan badan dan jiwa. Juga dapat dilihat dengan jelas matlamat pendidikan ibadat puasa dan tujuan di sebalik puasa yang mahu menyediakan kaum muslimin untuk memainkan peranan mereka yang besar, dan kerana peranan inilah mereka dilahirkan ke dunia supaya mereka melaksanakan peranan ini dengan sempurna di bawah kawalan takwa, pengamatan Allah dan kepekaan hati nurani mereka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.